Tuan perempuan muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam ini kita akan melihat beberapa ayat daripada surah Al-Qamar ya. Jadi surah Al-Qamar surah yang ke-54 di dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan boleh capai Al-Quran ya. Malam ini kita tadabbur, kita melihat sesuatu perkara yang sekarang ni walaupun dah selesai ya, tetapi kesan kepada musibah banjir itu masih ada. Jadi malam ini kita tengok apa Quran sebut tentang banjir ya. Jadi kita dah dengar pakar gali cuaca ya, ataupun mereka yang mahir dalam bidang air bercakap. Jadi kita tengok apa pula Quran sebut tentang banjir ya. Adakah banjir ini fenomena alam ataupun banjir ini perkara yang kita panggil menjadi respon ya, kepada perbuatan manusia ataupun bagaimana. Jadi surah Al-Qamar malam ini kita akan tengok daripada ayat yang ke-9. Ya, tuan-tuan buka muka surat 529. Surah yang ke-54 ayat yang ke-9. Dan insya-Allah kita akan gabungkan dengan beberapa ayat daripada surah-surah yang lain kerana cerita banjir ini bukan dalam satu surah saja. Ya, tak ada dalam Quran satu surah namanya surah banjir saja. Tapi cerita Nabi Nuh ya, yang diuji oleh Allah dengan banjir, kemudian disebut juga dalam beberapa surah yang lain. InsyaAllah malam ini kita akan tengok ya. Mari kita sama-sama meluangkan sedikit masa untuk menelusuri ya, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa ya, muka surat 529, surah yang ke-54 ya, namanya Al-Qamar. Memang kita tahu air pasang, air surut ya, banjir dan sebagainya dia berkaitan dengan bulan ya. Sebab itu Allah letakkan cerita banjir dalam surah Al-Qamar. Al-Qamar mana bulan ya. Nah, kalau dah bersedia kita tengok ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, kazzabat qablahum qaum Nuh. Jadi mula-mula lagi Allah dah sebut tentang kaum Nabi Nuh ya. Apa Allah kata? Kazzabat, telah mendustakan. Maknanya apabila Nabi Nuh bawa wahyu, Nabi Nuh bawa ajaran Islam ya, umat dia, kaum dia, Allah kata kaum Nuh, kaum dia yang datang sebelum kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Nuh ni dari segi turutan dia ialah Nabi dan Rasul yang ketiga ya, selepas Nabi Adam. Selepas Nabi Adam, Nabi siapa? Adam, Idris ya. Selepas Nabi Idris yang ketiga Nabi Nuh. Jadi maknanya ni antara Nabi Rasul yang terawal ya, yang awal. Maknanya umat manusia belum begitu ramai lagi. Ya, seperti mana sekarang ni dah ya, kita kata umat manusia lebih daripada 7 bilion. Ya, umat Islam aja ada 1 bilion. Ya, maknanya umat Islam 1/7 daripada penduduk dunia. Jadi pada zaman tu umat mungkin tak ramai sangat, tapi memadalah ya, untuk mereka beriman sebahagiannya dan sebahagian besarnya mengingkari. Jadi kata Allah, kazzabat qablahum qaum Nuh ya, telah mendustakan kaum Nuh. Fakazzabu abdana, mereka telah mendustakan abdana, hamba kami itu Nabi Nuh. Wa qalu, dan mereka ya, mereka gelar Nabi Nuh. Mereka cakap bahawasanya Nabi Nuh ini majnun. Nabi Nuh digelar gila. Jadi maknanya kalau kita bawa dakwah ya, kita ajak orang datang masjid, orang kata kita gila, jangan ambil hati lah tuan-tuan ya. Kerana Nabi Nuh juga pernah digelar sebagai majnun ya. Saya ingat dulu ada filem ya, cerita Melayu ya, Laila Majnun kan. Tuan-tuan tak tahu ke ya. Saya yang bukan 60-an pun tahu ya. Tuan-tuan lebih tahu lagi lah ya. Jadi yang melakon tu Nurdin Ahmad sebut ya, Allah yarham, meninggal ya. Tapi tajuk tu salah, sebab sebenarnya bukan Laila Majnun. Tajuk tu sebenarnya Majnun Laila. Terbalik sebenarnya. Kerana yang gila bukannya Laila. Yang gila adalah Qais. Qais itu Nurdin Ahmad ya. Dia gila kepada Laila. Jadi yang gila tu kalau orang lelaki kita panggil Majnun. Kalau perempuan Majnunah. Maknanya kalau kita nak kata Laila, Laila Majnunah. Jadi kena betul kan. Kalau ada pengarah filem depan saya ni tolong betulkan ya. Jadi apabila Nabi Nuh digelar Majnun, kemudian wazdujir, beliau juga, baginda juga telah diancam, telah diherdik, telah dihalau keluar daripada kampung dia.
suruh dia buat kapal tu, ya. Jadi itu ayat yang ke-9. Jadi berapa lama Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya? Ini saya sebut saja pada tuan-tuan, ada dalam surah Al-Ankabut. Ya, tak payah tengoklah, ya. Saya bagi ringkasan dia saja. Kita fokus saja surah Al-Qamar ni. Dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat yang ke-14 Allah sebut Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Ya, Allah kata fala bisa fihim alfasana. Beliau atau baginda telah hidup, ya, telah berdakwah bersama dengan kaum dia alfasana 1000 tahun illa melainkan khamsina aman. Jadi 1000 tolak 50 tahun, maknanya 950 tahun. Ya. Jadi dalam Al-Quran ini juga banyak fakta matematik. Jadi orang matematik, orang yang minat ilmu hisab, ya, jadi bila dia belajar Quran, dia akan terasa Al-Quran meraihkan dia, ya. Kerana dalam Al-Quran ini penuh dengan pelbagai ilmu. Ilmu matematik ada, ilmu sains, ya, ilmu kaji bintang, ilmu bab banjir pun ada dalam Quran juga, ya. Sebab itu bila kita tengok ayat-ayat ini kita akan tahu mengapa Allah datangkan banjir, ya. Salah satu sebab selain daripada apa kita panggil perbuatan manusia, ya, itu salah satu. Selain daripada fenomena alam, selain daripada trend angin dan sebagainya, ya, itu semua diambil kira. Tapi dalam kes Nabi Nuh ni 950 tahun Nabi Nuh telah berdakwah, tetapi umat dia tolak dia, dustakan dia, dan gelar dia siapa tuan-tuan? Majnun. Dia gelarnya gila, ya. Termasuk isteri Nabi Nuh pun menggelar dia gila, ya. Jadi bila Nabi Nuh buat kapal, dia buat kapal di tengah-tengah padang pasir, kawasan pergunungan. Sudah tentulah orang akan kata gila. Kita pun kalau hidup zaman tu sila-sila kita pun kata Nabi Nuh gila. Kerana orang buat kapal tepi pantai, ya. Orang buat kapal tepi tasik, tepi sungai. Tiba-tiba buat Nuh tengah-tengah gunung. Jadi bila isteri Nabi Nuh tengok suami dia buat, dia kata memang sah suami aku gila, dia kata, ya. Jadi kita sebagai manusia, kalau orang kata kita gila boleh tahan, tapi kalau isteri kita kata kita gila, habislah tuan-tuan. Ya. Jadi ini ujian Allah kepada Nabi Nuh. Maknanya isterinya tidak beriman, ya. Kemudian dia berdoa kerana sudah 950 tahun dia dakwah tak berjaya. Ayat yang ke-10 Allah kata fada'a rabbahu, lalu Nabi Nuh pun berdoa, angkat tangan kepada Tuhannya, ya. Apa kata Nabi Nuh? Anni maghlubun fantasir. Ya Allah, kata Nabi Nuh, anni, sesungguhnya aku, maghlubun, aku telah dikalahkan. Maknanya Nabi Nuh tak berjaya nak berhujah, ya, dengan umat dia. Umat dia lagi pandai, lagi cerdik, tuan-tuan, ya. Jadi mereka tak mau dengar kata Nabi Nuh. Mereka menjadikan akal sebagai hakim. Jadi akhirnya Nabi Nuh pun terkalah, ya, maghlubun. Maka Nabi Nuh kata, ya Allah, tak ada tempat lainlah untuk aku minta perlindungan melainkan fantasir. Maka menangkanlah aku, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Jadi bila Nabi Nuh angkat tangan minta kepada Allah, Allah pun bagi, tuan-tuan, ya. Apa yang Allah bagi? Ayat yang ke-11 Allah kata fa fatahna abwabas sama. Lalu, ya, fa di situ makna lalu, makna immediately. Lepas pada dia berdoa, memang biasa, tuan-tuan. Nabi Ayub ke, Nabi Yunus ke, Nabi Zakaria ke, Nabi siapa pun, termasuk Nabi Nuh, bila doa saja terus Allah bagi, tak tunggu, tuan-tuan. Apa Allah kata? Fa fatahna abwabas sama. Lalu kami telah membuka abwabas sama, pintu-pintu langit, bima'in munhamir, dengan air yang turun mencurah-curah, ya. Jadi tuan-tuan cuba ambil perhatian. Kalau saya tanya pada tuan-tuan, hujan yang turun kepada kita ni, hujan ni turun daripada mana, tuan-tuan? Ya, dia turun daripada awan lah, ya. Mestilah awan yang mengandungi air. Bila air dalam awan tu habis, maka hujan akan berhenti. Tetapi saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, ya, Allah juga boleh menurunkan hujan daripada langit, bukan daripada awan, tuan-tuan. Maknanya Allah buka pintu langit. Kata Al-Imam As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur, ya, ketika Allah turunkan hujan, Allah turunkan daripada langit, bukan daripada awan. Kalau daripada awan, habis air, berhenti hujan. Tapi bila Allah turunkan daripada langit, minta maaf, tuan-tuan, selagi Allah tak kata berhenti, maka hujan akan terus turun dan terus turun, ya. Bima'in munhamir, dengan air yang mencurah-curah, bukan turun sikit-sikit, bukan hujan renyah, hujan sehujan-hujannya kita kata, ya. Kerana Allah yang menurunkan. Kemudian Allah tambah lagi ayat yang ke-12,
wa fajjarnal arda uyuna, dan kami pancarkan, kami terbitkan ya uyuna, mata air daripada bumi. Dahlah hujan turun daripada langit ya, hujan pun keluar daripada perut bumi, maknanya dua-dua belah ya. Kita kata daripada atas ke bawah ya, top down, dan daripada bawah ke atas, bottom up, dua-dua tu kan ya, bertemu. Kemudian Allah kata faltaqal ma, bertemulah dua jenis air daripada atas, daripada langit, dan juga daripada perut bumi ya. Kata Imam As-Suyuti, hujan turun, air keluar selama 40 hari 40 malam tak ada henti. Itu yang seluruh dunia banjir tu kan ya. Sebab tu kata para ulama, seluruh dunia banjir, tak ada tempat yang selamat ya. Cuma kita bayanglah dunia pada masa tu mungkin tidak sama macam keadaan dunia zaman kita ya. Maknanya dari segi benua-benua yang ada mungkin tak macam sekarang ya. Mungkin kita kata benua Afrika dan benua Asia tu satu lagi ya. Maksudnya tidaklah benua macam sekarang, benua Eropah ya, benua Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan ya, kita kata Asia dan seumpamanya, bukan macam itulah. Sebab cerita ni berlaku pada awal-awal kejadian dunia lagi ya. Nabinya ialah Nabi Allah Nuh AS. Maka apabila begitu keadaannya ya, faltaqal ma, maka bertemulah dua jenis air daripada atas dan bawah, ala amrin qad qudir, atas urusan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maknanya selagi Allah tak kata berhenti, maka hujan terus ya. Apa berlaku tuan-tuan? Banjir ya. Allah kata dalam ayat yang ke-13, wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur. Wa hamalnahu, dan Allah telah bawa ya, Allah telah bawa apa ni Nabi Nuh dan umat dia, mereka yang beriman. Kata ulama tafsir, 950 tahun dakwah, yang masuk Islam lebih kurang 80 orang saja. Tuan-tuan tak ramai ya. Mana kalau kita pakai apa kita panggil KPI dia, Nabi Nuh ni memang gagal lah tuan-tuan ya. Dia punya performance index dia ya, kita kata 950 tahun, yang masuk Islam 80 orang ya. Maknanya setahun pun tak ada seorang masuk tuan-tuan ya. Nak cerita bahawasanya itu dari segi prestasi dakwah Nabi Nuh. Tapi kita tak boleh kata dia gagal, kerana umat dia, umat yang degil-degil ya, lebih hebat lagi kita kata daripada umat-umat yang lain ya. Jadi apabila Allah nak selamatkan dia, Allah suruh buat kapal ya. Dan kapal tu buat daripada apa? Ini kita tengok ayat yang ke-13. Kata Allah, wa hamalnahu, dan kami telah bawa dia, kami telah angkut ya, Nabi Nuh dan umat dia, ala zati alwah, di atas kapal yang dibuat daripada alwah ya. Alwah ni plural form untuk lauh ya. Lauh itu makna kayu, papan. Kalau alwah maknanya banyak papan yang disusun. Wa dusur, dan juga menggunakan pasak, mana ada paku lah ya, pakai paku. Jadi maknanya ada teknologi buat kapal zaman Nabi Nuh tuan-tuan ya. Dan antara nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah ya dalam bidang pertukangan buat kapal ni adalah Nabi Allah Nuh AS. Mana Allah bagi dia ilmu pengetahuan ya. Sebab tu kita tengok nabi-nabi dan rasul kebanyakannya ada kepakaran ya. Macam kita kata Nabi siapa? Nabi Allah Daud ya. Nabi Allah Daud, Allah bagi dia kelebihan. Apa kelebihan Nabi Allah Daud tuan-tuan? Bidang apa dia mahir? Bidang apa Nabi Allah Daud? Kalau Nabi Nuh bidang apa kita panggil, bidang pertukangan kayu lah ya. Kalau Nabi siapa tadi? Daud ya, bidang jadi dia hebat membuat apa kita panggil peralatan daripada besi ya. Kalau tuan-tuan biasa tengok Iron Man, kenal Iron Man ya. Kalau kenal Iron Man tu tuan-tuan tahu lah ya, baju besi ya dia pakai. Makna kita kata Iron Man ni baru lagi tuan-tuan. Nabi Allah Daud tu lagi hebat lah tuan-tuan ya. Macam-macam benda dia buat ya. Termasuklah baju besi yang digunakan untuk lawan dengan Jalut ya. Jadi dalam Quran ada cerita Jalut dan Tolut. Kalau saya ingat masa saya kecil-kecil dulu ya, kita baca kisah-kisah daripada Al-Quran ya, ataupun dalam Bible pun ada ya. Dia panggil David and Goliath ya. David and Goliath. Goliath tu ialah Jalut yang disebut dalam Al-Quran. Orang putih panggil Goliath ya. Kalau tengok dalam biblical literature dia tulis Goliath. Goliath tu ialah seorang raja yang hebat ya, badan besar tuan-tuan ya. Macam kita kata giant lah, gegasi. Lawan dengan Nabi Daud kecil je
tapi dengan izin Allah Nabi Daud berjaya membunuh Jalut, ya. Wa qatala Daudu Jalut, ya. Nabi Daud telah berjaya membunuh Jalut. Ini dalam surah Al-Baqarah ada cerita ni, ya. Nanti ada keluar kita cerita pula kisah Jalut dan Talut tadi, ya. Nabi yang dilantik di kalangan Bani Israel, ya. Jadi Quran ni cerita macam-macam tuan-tuan, ya. Mungkin kita pernah baca dalam buku cerita, ya, dalam majalah, tetapi Quran dah cerita lama dah, ya. Sebab itu tuan-tuan, kita sebagai Muslim kena ambil masa sikit untuk menelaah Al-Quran, ya. Kena rajin buka Al-Quran, tengok, ya. Pergi satu ayat, jangan cepat nak khatam saja, ya. Kita khatam baca dah lama dah, tetapi cuba kita khatam memahami kandungan Al-Quran. Baca satu-satu ayat, tengok makna dia, ya. Kita pergi tengok tafsiran dia, apa makna dia, apa yang Allah nak sampaikan. Kerana Al-Quran adalah mesej daripada Allah, ya. Seperti mana seorang lelaki yang bercinta, ya, cinta dengan seorang perempuan, dia menunggu surat daripada orang perempuan tu. Orang perempuan tu pula menunggu surat daripada orang lelaki tadi, ya. Kalau sekarang ni kita kata email lah, ataupun WhatsApp lah, ya. Jadi tak sabar-sabar dia nak membaca apa kandungan surat tu. Kita dengan Allah macam tu lah, tuan-tuan. Bila kita dapat Quran ni, tak sabar kita nak tengok apa Quran cakap, ya, apa Quran cerita. Seterusnya, ya, kalau kita boleh sambung lagi. Jadi setelah daripada apa ni, mereka naik dalam kapal tersebut, ya, dalam bahasa Arab kapal ni dipanggil safinah, ya. Safinah maknanya kapal yang berlayar. Kemudian Allah kata ayat yang ke-14, tajri bi'ayunina, kapal itu berlayar, bi'ayunina maknanya dalam pengawasan kami. Mana kapal tu tuan-tuan, ya, kerana ombaknya cukup besar. Nanti kita akan tengok apa ni penjelasan ni kepada ayat ni dalam surah Hud, nanti kita akan tengok sama-sama. Kita habiskan dulu yang ni, ya. Jadi bila berlayar, maka Allah yang melindungi, Allah yang jaga supaya kapal tu tidak terbalik, ya. Kerana kapal besar hebat macam mana pun, kalau Allah nak kata pecah, terbalik pecah je, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tengok cerita Titanic kan, ya, Titanic, kapal yang kita kata kapal gergasi lah, tuan-tuan, ya. Sehingga orang yang buat kapal tu, kapten kapal pun kata tidak ada siapa yang boleh tenggelamkan kapal ni, Tuhan pun tak boleh tenggelamkan kapal ni. Oh, sombongnya, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan tengok cerita Titanic, tuan-tuan akan dapati bahawasanya Titanic itu pun ada dia punya apa kita panggil, ya, dia punya level dia. Orang kaya duduk atas sekali, ya. Orang miskin duduk bawah, ya. Dekat deck di bawah tu orang miskin. Apa yang dia bawa dalam kapal? Dia bawa kambing, dia bawa ayam, ya. Tuan-tuan kalau tengok cerita Titanic, tuan-tuan akan tahu, ya. Tapi kalau tuan-tuan tengok tanyalah ustaz saja, tak tahu lah, ya. Kalau tuan-tuan dah ke masjid ni, mungkin tengok tanyalah ustaz saja, ya. Tanyalah ustazah. Jadi Titanic kita tengok juga, tuan-tuan, nak tahu cerita, ya. Tapi aksi-aksi panas tu jangan tengoklah, ya. Kita tengok dia punya cerita-cerita yang boleh kita ambil manfaat tu, ya. Okey, itu cerita. Jadi apa yang berlaku? Maka kapal itu berlayar, Allah yang mengawasi, jazaan sebagai balasan liman kana kufir, ya, kepada Nabi Nuh yang telah diingkari oleh kaum dia. Jadi ini Allah balas kepada kaum dia. Kerana kaum dia sombong, dia panggil Nabi Nuh majnun, ya. Mereka hina, mereka ancam Nabi Nuh, mereka halau Nabi Nuh. Maka akhirnya Allah datangkan, ya, hujan yang lebat turun daripada langit dan air yang keluar mencurah-curah juga, ya, daripada perut bumi. Seterusnya, ya, ayat yang ke-15. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Walaqad taraknaha, dan demi sesungguhnya kata Allah, taraknaha, kami telah biarkan dia, ya. Mana kapal itu akhirnya dia mendarat, ya, di satu tempat. Nanti kita akan tengok di mana tempatnya. Kita akan tengok dalam surah Hud kejap lagi. Sebagai ayatan, sebagai tanda kebesaran Allah. Maka Allah kata fahal min muddakir, ada tak siapa-siapa yang nak ambil pengajaran, ya. Nanti tuan-tuan akan tengok bagaimana Allah tanya, ya, 3-4 kali dalam surah ni. Selepas Allah cerita ni, kita cerita Nabi Nuh ni, kejap lagi kita akan cerita kisah Nabi Hud pula, ya, dengan kaum Ad. Kita cerita kaum Samud dengan Nabi Saleh, ya. Dan seterusnya ada nabi-nabi lain lagi yang tuan-tuan boleh tengok. Jadi kita nak stop kejap kat sini. Tuan-tuan kena buka surah Hud, ya, untuk sambung cerita dia detail sikit. Jadi surah Hud surah yang ke-11, ya. Surah Hud tuan-tuan akan tengok surah yang ke-11. Tuan-tuan buka surah ke-11, muka surat 226 ayat 40, ya. Ini cerita detail, tuan-tuan. Jadi Allah letak dalam surah Hud
Kerana apa? Kerana Nabi Hud adalah Nabi yang datang selepas Nabi Nuh. Ada Idris, ya, Nuh, lepas Nuh Nabi Hud, ya. Jadi Allah letak cerita Nabi Nuh dalam surah Hud. Mana kena lah tuan-tuan, ya. Memang wajar lah kita kata. Jadi kalau tuan-tuan dah buka surah Hud, surah yang ke-11, jumpa tuan-tuan pakai muka surat je 226, ya. Jadi kalau tuan-tuan pakai Quran cetakan Madinah, memang samalah, ya. Dia punya muka surat sama tak lari, ya. 226, jumpa, ya. Ayat yang ke-40 tengah-tengah, ya. Jadi mari kita tengok apa Allah sebut ayat yang ke-40. Ni cerita sambung kepada kisah dalam surah Al-Qamar tadi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi al-qaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalilun. Ayat 40, ya. Mari kita tengok. Jadi kata Allah, hatta iza jaa amruna, ya. Maknanya apabila datang perintah daripada Allah, wa farat tanur, ya, maka keluarlah air daripada tanur. Tanur ni macam kita kata satu kawah lah tuan-tuan, ya. Macam kawah besar, ya. Jadi di dalam tanah ni, dalam tanah kita ada underground water dia panggil, ya. Sebab tu tuan-tuan pergi kepada pasir. Contoh tuan-tuan pergi ke Libya, contohnya. Di Libya, tuan-tuan tahulah Libya ni padang pasir, tuan-tuan, ya. Tapi Allah takdirkan ada underground water, ya. Macam di Riyadh, ya. Di Riyadh tu ibu negara Arab Saudi pun ada underground water, ya. Maknanya ni memang Allah buat, tuan-tuan. Dalam tanah ni, tengah-tengah padang pasir pun ada underground water, ya. Jadi air itu menunggu masa saja untuk dipancarkan keluar, ya. Kalau kita korek, maka terpancarlah keluar. Itu yang boleh buat bandar tu, Riyadh tu, ya. Kerana ada sumber air bawah tanah. Jadi tak perlu nak suling air laut, ya, nak disalurkan ke bandar Riyadh tu, kerana ada underground water dia. Ini Allah yang buat, Allah yang jadikan. Maka bila keluar air daripada perut bumi, di samping yang turun daripada langit tadi, maka Allah sebut qul nahmil, ya. Kami katakan ihmil, bawalah wahai Nuh, fiha, di dalam kapal itu, bahtera tadi, min kullin, daripada setiap, maknanya bukan manusia saja, ya. Binatang pun ada, tumbuh-tumbuhan pun ada. Jadi Allah kata zaujain isnain, maknanya setiap binatang dan juga tumbuh-tumbuhan yang dibawa itu berpasangan, ya. Berpasangan maksudnya kalau kambing ada jantan, ada betina, ya. Kerana semua kehidupan di atas muka bumi ini habis, tuan-tuan, ya. Itu kita boleh kaitlah dengan apa yang berlaku di Pantai Timur, ya. Terutamanya di Kelantan lah kita kata, ya. Di samping Pahang pun berlaku juga, ya. Banyak tempat berlaku. Tapi Kelantan tu nampak dia punya kesan tu lebih hebat lagi lah, ya. Tuan-tuan tengok bagaimana apa kita panggil rumah-rumah pun dibawa, ya. Kata mereka macam tsunami yang berlaku tahun 2004. Kebetulan, ya, pada 26 hari bulan 12 2014 yang baru lalu, kita baru saja apa kita panggil mengingati 10 tahun, ya. 10 tahun berlakunya tsunami. 26 tu kita mengingati berlakunya tsunami. Rupa-rupanya walaupun bukan tsunami yang berlaku, tapi macam tsunami, tuan-tuan, ya. Air yang datang kita kata mencurah-curah, ya. Bukan daripada langit saja, daripada hulu sungai, ya. Sebab tu lumpur, ya. Kalau daripada air hujan, ya, tuan-tuan, dia punya banjir itu jernih. Tapi ini bukan jernih, tuan-tuan, air merah, ya. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam TV, ya, dalam video, dalam YouTube, tuan-tuan boleh tengok macam mana keadaan dia. Maknanya ni bukan main-main, tuan-tuan, dengan rumah-rumah di bawah, ya. Itu yang kita kata lepas pada banjir, sebahagian daripada apa ni saudara-saudara kita, ya, di sana balik ke rumah, cari rumah tak jumpa, tuan-tuan, ya. Rumah tak jumpa sebab rumah dah dihanyutkan, pecah habis lah, tuan-tuan. Kalau rumah kayu, rumah papan ni habis lah, ya. Jadi makna bukan main-main. Jadi makna kalau kita kata kita selamat dari tsunami, memang selamat dari tsunami, tapi Allah boleh jadikan yang lain pula, ya. Itu cerita tu kita ada banyak masa lagi lah, ya. Itu dalam surah lain pula, ada pula kisah-kisah dia yang kita kena ambil pengajaran. Tapi malam ni kita fokus dulu Nabi Nuh ni. Jadi bila dibawa, ya, berpasangan tadi, kambing, ya, jantan betina, tumbuh-tumbuhan pun begitu. Kerana selepas daripada banjir disurut, akan berlaku kehidupan yang baru. Orang jahat mati semua, tuan-tuan, habis mati, termasuklah isteri dan anak Nabi Nuh. Kita akan tengok kejap lagi.
Allah kata wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul, ya, maka Allah musnahkan habis tu, matilah ke, ya, illa melainkan man sabaqa alaihi alqaul, ya, melainkan orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maknanya Allah dah bagi tahu dah, Allah dah takdirkan, Allah tetapkan dia selamat kerana beriman dan sebagainya, selamatlah, ya, wa man amana, dan orang yang beriman. Tapi kata Allah wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah, ya, beriman dengan Nabi Nuh itu illa qalilun, melainkan sedikit, jumlahnya sedikit tuan. Itu yang sebagai ulama tafsir kata lebih kurang 80 orang lebih saja, yang mana tak ramai, yang lain mati habis, ya. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, ini selalu kita dah baca, ya. Maka kata Nabi Nuh AS, irkabu fiha, naiklah kamu, ya, binatang-binatang ke apa semua sebagainya naik atas kapal tadi, ya. Maka bila naik kapal sebut nama Allah. Memanglah, ya, kita nak buat sesuatu kena sebut bismillah, ya. Sebab tu surah yang pertama pun, ayat pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah dengan nama Tuhan. Maknanya apa saja benda baik kita buat, kita baca bismillah. Kerana dalam hadis yang sahih Nabi sebut kullu amrin zibalin la yubda bi bismillah fa huwa abtar, ya. Setiap benda yang baik, kullu amrin zibalin la yubda bi bismillah, makna kalau kita buat benda baik, nak makan apa tu, nak minum, nak apa ni, start kereta, ya, nak buat apa saja, kita lupa nak baca bismillah, maka fa huwa abtar, maka terpotong perbuatan kita itu daripada rahmat Allah. Maknanya tak dapat rahmat, tuan-tuan. Kereta boleh start, boleh jalan, ya, minum kenyang juga, ya, hilang dahaga, makan hilang lapar, tetapi tak ada keberkatan. Itu yang mungkin kena food poisoning tu, ya. Mungkin kita kata datang makan kenyang dah, ya, tetapi tidak memberi kekuatan pada kita untuk solat malam, ya. Makan kenyang, tuan-tuan, tidur lena sedap, tapi nak bangun malam payah, tuan-tuan, ya. Ini bukan saya sebut tuan-tuan ni, termasuk saya lah, sama juga, tuan-tuan, ya. Kita minum hilang dahaga tapi malas nak bangun, ya. Macam kita kata buka puasa, ya, puasa sunat ke puasa wajib sama saja, minum macam-macam jenis air, ya, tapi tak ada tenaga nak solat, ya. Jangan kata apa ni 8 rakaat, ya, silap-silap 2 rakaat mula-mula, 2 rakaat terakhir, itu saja yang kita mampu buat. Maksudnya makanan, minuman dan apa yang kita buat tu tidak memberikan kekuatan kepada kita, tak ada keberkatan, ya. Sedangkan keberkatan tu yang kita nak. Jadi nak dapat keberkatan, naik kenderaan, naik kapal di sini pun bismillah, dengan nama Allah. Ini kita boleh baca, tuan-tuan. Selain daripada doa naik kenderaan, ya. Kalau saya boleh kongsi dengan tuan-tuan, riwayat daripada Sayyidina Ali kata, setiap kali aku tengok Nabi naik kenderaan, maknanya naik unta ke kuda, Nabi akan takbir 3 kali. Nabi takbir, ya, kita takbir nak solat, ya, itu saja takbir. Nabi naik kenderaan pun takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian baru baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa betul, ya. Jadi kita tengok selalu untuk baca subhanallazi sakhkhara lana, betul lah, tapi kena dahului dengan takbir 3 kali, ya. Tapi tak payah takbir kuat sangat, terkejut jiran nanti, ya, Allahu akbar, takutlah jiran kita. Jadi sebut slow-slow aja, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sambil kita start kereta kan, bismillah, start kereta, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallazi, maksudnya Allah yang telah memudahkan kita kontrol kenderaan ni. Itu insya-Allah mudah-mudahan kita buat kereta pun selamat. Kemudian kalau nak baca doa ni, kata para ulama boleh, kerana ni doa yang Nabi Nuh baca ketika menaiki kapal, ya, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, ya, sebut nama Allah, ya, apa ni, pada waktu belayar, wa mursaha, dan pada waktu berlabuh. Sebab itu doa tadi kata Sayyidina Ali, doa subhanallazi sakhkhara lana hadza itu sebenarnya Nabi baca 2 kali, tuan-tuan. Masa naik kenderaan kita baca, masa sampai rumah, sampai destinasi pun kita baca juga, ya. Yang ini jarang orang buat, ya. Jadi biasanya orang baca ketika nak mulakan perjalanan, tapi bila sampai ke destinasi kita lupa dah, tuan-tuan, ya. Sebab kalau kita nak pergi ke pantai, kita pun dah sampai, kita park kereta kita, ya, kita tengok pantai dengan ombak, dengan apa kita panggil daun nyiur yang melambai-lambai, kita dah lupa dah nak puji Allah, ya. Jadi sepatutnya sampai pun kita sebut Allahu akbar 3 kali, subhanallazi sakhkhara lana hadza, kita sebut juga, tuan-tuan. Ini Sayyidina Ali riwayat berdasar kepada pengalaman dia bersama dengan Nabi,
ya. Jadi Sayyidina Ali ini antara menantu Nabi yang paling rapat, kerana rumah Sayyidina Ali, rumah Fatimah bersebelahan dengan rumah Aisyah. Sebab itulah Nabi bila solat malam Sayyidina Ali yang jaga, kerana rumah Ali dekat dengan rumah Aisyah. Itu cerita dia tuan. Jadi nak baca Bismillahirrahmanirrahim boleh. Sebab tu kata para ulama disebut dengan nama Allah ya ketika memperjalankan kapal ini wa mursaha, dan ketika kapal ini berlabuh. Maknanya ketika nak pergi, nak lipat pun kita baca, bila dah sampai pun kita baca juga 2 kali tuan. Ya, ini apa ni pandangan para ulama tafsir. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya, dikaitkan sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sedangkan kita tadi naik kenderaan ya. Tetapi kita kena ingat, kerana Allah sayang kita lah ya, kita disampaikan ke destinasi. Kerana Allah sayangkan Nabi Nuh dan juga orang Islam ya, maka Allah selamatkan mereka. Allah Maha Pengampun ya, dan Allah Maha Penyayang, Ghafur dan Rahim. Kemudian kita tengok kapal tadi ya, bila dah naik, dah ada binatang, dah ada tumbuh-tumbuhan, dah ada manusia beriman. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibal ya, digambarkan bagaimana kapal itu ketika berlayar membawa mereka, tajri bihim ya, kapal itu membawa orang yang beriman dan tumbuh-tumbuhan binatang tadi. Fi maujin, melalui ombak yang sangat besar ya, fi maujin kal jibal, seperti mana gunung tuan-tuan. Maknanya ombak tu tinggi macam gunung ya. Kita tak tahu lah gunung mana sebab dia tak sebut. Tapi bila sebut gunung tu tinggi, bukan bukit, gunung tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan pergi ke Aceh, bandar Aceh ya, tuan-tuan pergi ke bandar Aceh ya, maka tuan-tuan dia sekarang ni dia buat satu muzium yang besar ya, cantik muzium dia. Jadi untuk mengingatkan kita tentang peristiwa berlakunya banjir besar tu ataupun tsunami tu ya. Jadi bila kita masuk dekat dia punya entrance tu ya, madkhal raisi, tempat masuk tu, bila kita masuk ya, kita masuk tempat ni sempit tuan, dia gelap kan ya, dan air turun daripada belah atas, sebelah kanan kita dan sebelah kiri. Dia nak bagi kita gambaran macam itulah keadaan banjir, dan air turun tu tinggi tuan ya, macam bukit, macam gunung kita kata. Ini gambaran dia ya. Tuan-tuan yang belum pernah pergi ke apa kita panggil ya, ke bandar Aceh, cuba tengok ya, pengalaman pergi sana, dengar apa orang sana beritahu pengalaman dia ya. Baru kita boleh belajar tuan-tuan. Kerana kita selama ni menyangka tempat kita tak boleh kena tsunami, tapi Allah boleh datangkan banjir. Kerana air banjir bukan daripada laut saja, daripada langit Allah boleh turunkan, daripada perut bumi Allah boleh turunkan. Yang itu mungkin kita lupa ya. Jadi oleh kerana itu maka dia punya ombak kal jibal, tinggi macam bukit, macam gunung. Wa nada Nuhun ibnahu, tiba-tiba Nabi Nuh ternampak anak lelaki dia. Sebab Nabi Nuh ada 5 orang anak. Kata Ibnu Katsir, Nabi Nuh dia kahwin dapat 5 anak. Seorang meninggal, tinggal 4 ya. Daripada 4 tu 3 beriman, seorang tak mau beriman tuan-tuan. Ni anak Nabi ni tuan-tuan tak mau beriman ya. Isteri Nabi Nuh tak beriman. Baik kita ya, baik muslimat kita, walaupun suami bukan Nabi ya, YB pun bukan, melainkan yang besar ya, YB itu yang besar. Jadi tuan-tuan sini kebanyakannya YB belaka lah ya. Jadi walaupun suami kita bukan Nabi, YB saja, tapi alhamdulillah kita beriman. Tengok isteri Nabi Nuh, suaminya Nabi dan Rasul tapi tak beriman. Buat apa tu dia ya? Anak Nabi Nuh, Kan'an namanya, bapaknya Nabi tapi dia tak beriman. Bila Nabi Nuh nampak dia, apa Nabi Nuh kata ya, wa nada Nuhun ibnahu, Nabi Nuh pun panggil anak dia ya, dia panggil anak dia Kan'an tadi. Wa kana fi ma'zilin, pada ketika itu Kan'an berada di satu tempat yang agak jauh, isolated sikit tempat tu ya. Nabi Nuh nampak dia. Bila Nabi Nuh nampak ya, maka Nabi Nuh pun kata ya bunayya irkab ma'ana, wahai anak yang aku sayang ya. Dalam bahasa Arab kalau kita nak kata wahai anak, kita kata ya bani, wahai anak. Tapi kalau kita sayang sangat anak tu, kita kata ya bunayya. Seperti mana Luqman Al-Hakim ya, dia bercakap dengan anak dia, dia kata ya bunayya aqimis solat, wahai anak kesayangan aku ya, dirikanlah solat ya, kerjakanlah solat. Jadi walaupun anak Nabi Nuh ni jahat, dia tak mau dengar cakap Nabi Nuh, tetapi Nabi Nuh tetap panggil dia dengan panggilan sayang, ya bunayya, wahai anak yang aku sayang ya. Jadi apabila dia kata begitu, dia ajak anak dia seru anak dia, irkab ma'ana, mari naik ya, naik kapal. Wala takun ma'al kafirin, dan jangan kamu jadi di kalangan orang yang ingkar, orang kafir. Sebab orang kafir matilah ya.
tenggelam. Tak ada tempat yang selamat, habis semua tuan-tuan. Tak tahu berapa kita panggil dia punya ketinggian banjir itu berapa tinggi, ya. Kerana tidak ada tempat yang selamat. Jadi kemungkinan tempat yang paling tinggi pada masa itu bukan apa kita panggil, bukan Everest lah, ya. Bukan Everest. Ya, kalau tuan-tuan tengok cerita Hollywood lah tuan-tuan, ya. Nanti kalau saya cerita tafsir saja tuan-tuan jemput pula saya cerita Hollywood, ya. 2012, ya. Cerita gambaran orang barat, orang Hollywood tentang seolah-olah macam berlaku kiamat, ya. Jadi bila dah selesai, air dah surut, jadi mereka dapati yang timbul adalah benua Afrika, ya. Dan gunung yang paling tinggi bukan Everest lagi, ya. Gunung lain saya tak ingatlah nama, ya. Tapi bukan Everest lagi. Maknanya dunia ni sudah tempat yang tinggi dah jadi rendah, tempat rendah jadi tinggi, ya. Tempat yang dulu pantai tiba-tiba sekarang jadi pulau pula, ya, dan sebagainya. Ini apabila berlaku tadilah tuan-tuan, ya, gempa bumi, banjir besar, tsunami dan seumpamanya. Jadi kita boleh gambarkan. Walaupun apa yang digambarkan dalam filem tu sudah tentulah khayalan manusia, ya, bukan hakikat sebenarnya. Tetapi sedikit sebanyak boleh memberi gambaran kepada kita tentang bagaimana keadaan apabila berlakunya kiamat, bila berlakunya kita kata bumi berada di penghujung zaman nanti, macam mana keadaan dia. Maka Nabi Nuh pun ajak anak dia, tapi anak dia tak mahu, ya. Apa kata anak dia? Ayat yang ke-43, ya. Kata anak dia, qala sa'awi ila jabal. Dia kata tak payahlah ayah, ya. Saya akan cari bukit, ya. Saya akan pergi berlindung ke bukit. Ya'simuni minal ma', yang akan menyelamatkan aku daripada air banjir. Maknanya sombong dia, tuan-tuan. Ya, bapak dia ajak pun dia tak mau dengar. Bapak dia panggil dia, wahai anak kesayanganku. Ini kita kata anak tak apa kita panggil, ya, tak kenal mana benda benar, mana yang tak betul, ya, mana intan, mana kaca. Bapak dia ajak tak mahu, dia degil dia, tuan-tuan, ya. Sampai ke peringkat dah nak tenggelam pun bapak dia ajak tak mahu dia, ya. Qala, maka berkata Nabi Nuh, ya, kata Allah, la asimal yaum min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang boleh menyelamatkan sesiapa pun pada hari ini, ya, min amrillah, daripada ketentuan Allah. Maknanya daripada banjir besar tu tak ada siapa yang boleh menyelamatkan, illa man rahim, melainkan orang yang memberi rahmat, yang kasih sayang. Mana Allah ada, Allah saja yang boleh selamatkan, orang lain tak boleh. Wa hala bainahuma al-maut, ya. Maka apa kita panggil, terpisahlah kedua-dua ni. Ada, ya, tengah-tengah ni gelombang besar, ombak besar, terpisahlah, hilanglah, anak dia tak nampak dah tu. Fakana minal mughraqin, ya. Maka jadilah anak Nabi Nuh itu di kalangan orang-orang yang tenggelam, mana habis mati tu, ya. Kita tahulah macam tsunami di Aceh tu 200,000 orang mati, ya, 200,000 orang tu, ya. Jadi itu mungkin satu bentuk pembersihan Allah nak bagi, nak matikan orang jahat supaya yang tinggal tu baik-baiklah, ya. Mudah-mudahan gitu. Sama macam yang berlaku pada zaman Nabi Nuh ni, ya. Kemudian wakila ya ardu bla'i ma'aki, maka dikatakan, ya, wahai bumi ibla'i ma'aki, maka telanlah air kamu. Maksudnya Allah perintah supaya bumi tadi, ya, yang mengeluarkan apa kita panggil uyun, ya, dia punya mata air itu supaya telan balik, ya, jangan keluarkan lagi air. Wa ya sama, wahai langit, ya, akli'i, berhentilah, stop, ya, daripada menurunkan air. Maknanya bila Allah perintah barulah berhenti, ya. Wa ghidal ma', maka surutlah air. Jadi bila Allah perintah maka langit pun berhenti mengeluarkan air, ya, dan bumi pun telan balik air. Wa qudiyal amr, maka selesailah, ya, urusan yang Allah perintah tadi selesai. Wastawat 'alal judi, lalu kapal tadi safinah tadi, ya, wastawat, ya, muannas kat situ kita tahu. Maka dia pun tersadai ataupun tersangkut, ya, 'alal judi, di atas bukit Judi, ya. Ini nama Judi ni satu tempat yang berada di sempadan Turki lah, ya. Kalau tuan-tuan Google Map, di sempadan Turki, Iran dan juga Armenia, ya. Sebab Turki dia bersempadan dengan Iran dan juga dengan Armenia. Tapi kawasan apa ni, walaupun di wilayah Turki tapi penduduknya Kurdi, ya, penduduknya Kurdi. Jadi memang orang Kurdi panggil apa ni, Judi Dar dia panggilnya. Judi Dar ni ada satu tempat, ya. Kalau tuan-tuan tengok apa ni jejak Rasul, ya, jejak Rasul ada cerita, ya, tentang kubur Nabi Nuh. Kubur Nabi Nuh ada 3 tempat.
Ya, memang kalau kita baca buku-buku sejarah ataupun tuan-tuan pergi melawat, ya, di Lebanon ada, di Beirut ada kubur Nabi Nuh. Ya, satu lagi ialah di Jordan, di Karak Jordan. Satu lagi ialah dekat dengan Turki. Dia panggil satu bandar, ya, dia panggil Doku Bayazid. Doku Bayazid ni lebih kurang dalam, saya ingat 30 km lebih kurang, ya, daripada banjaran Ararat yang ada Bukit Judi itu. Jadi kalau kita tengok daripada lokasi, mungkin kita kata lebih logik kubur Nabi Nuh tu di Turki tadi, ya, sebab dia punya kedudukan tadi, ya. Dia ada satu bandar situ, satu kawasan, ya, dipanggil Cizre. Cizre ni apa ni, dekat dengan sungai Dajlah, ya, sungai apa kita panggil sungai Tigris, ya, sungai Tigris. Jadi dia bandar besar dulu, ya. Tapi sekarang ni bandar kecil lah, ya, bukan besar sangat sebab kalau Turki itu kebanyakannya di Istanbul dan Ankara, ya. Jadi maknanya bila kita tengok tempat-tempat ni kita belajar, ya, sejarah Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan yang ada peluang pergi berjalan, pergi travel, ya, jangan travel saja, ya. Jangan sekadar ambil gambar, beli-beli barang apa semua sebagainya, itu pun boleh, ya. Tapi apa yang kita belajar daripada kita travel tu, ya. Sebab tu kita, kalau saya lah, ya, saya pun buat travel juga, ya. Tapi cuba kita masukkan sedikit elemen Al-Quran, ya. Kita cerita, kita kata ni tempat ni berlaku kisah, ya, banjir Nabi Nuh. Kita bagi tahu Quran sebut ayat berapa, surah Al-Qamar ayat berapa, surah Hud, ya. Kita ajak supaya rombongan tu sedikit sebanyak cuba mengaitkan peristiwa itu dengan Al-Quran. Apa Quran sebut? Ya, jangan kita pusing tak gambar saja, ya. Orang tanya dah pergi Turki dah pergi Iran sudah, dah pergi Armenia sudah, tapi balik bawa apa? Balik bawa buah tangan saja, ya. Kita kata sayang, tuan-tuan. Sedangkan tujuan kita pergi itu untuk melihat, ya, mengaitkan apa yang pernah berlaku pada zaman silam, apa yang telah disebut oleh Al-Quran, hadis dan sebagainya, ya. Dia macam tu, tuan-tuan. Jadi barulah kita rasa apa kita panggil berisi, ya, terisi apa yang kita pergi itu. Ada pengisian dia, ya, ada kuliah dia, ada ceramah dia, sepatutnya begitu, ya. Barulah seronok kita nak pergi berjalan, ya. Jangan kita sekadar pergi berjalan begitu saja, ya. Orang tanya dah pergi Turki dah, saya 5 kali pergi Turki. Tapi apa cerita Turki? Dia cerita tarian gelek pula, ya. Dia cerita pula Turki ni begitu, begini, apa semua sebagainya. Apa manfaat yang kita dapat daripada pergi ke Turki tu, tuan-tuan, ya. Cuba cerita sikit sejarah Turki Osmania, menarik, tuan-tuan, ya, sangat menarik, ya. Ada kawan saya dah pergi Turki 7 kali dah. Tapi bila kita kata Turki ni ada seorang sahabat besar Nabi, yang Nabi duduk di rumah dia, ya, selama beberapa bulan. Dia kata, siapa dia, Ustaz? Saya kata Abu Ayyub Al-Ansari. Dia kata, saya dah pergi Istanbul ni dah duduk lama dah, Ustaz, tapi tak pernah pergi Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Sayanglah, tuan-tuan. Sedangkan Masjid Abu Ayyub Al-Ansari di Istanbul tu antara 6 masjid paling ramai orang ziarah dalam dunia ni, tuan-tuan. Lepas pada Masjid Haram Mekah, lepas pada Masjid Haram Madinah, lepas pada Masjid Quba, ya, lepas daripada Masjid Qiblatain, lepas daripada Masjid Tan'im, ya, lepas daripada Masjid Al-Aqsa di Palestin, masjid yang paling ramai orang ziarah ialah Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Di mana, tuan-tuan? Di Istanbul, ya. Tapi saya pergi banyak kali dah, tapi tak pergi tempat sejarah Islam, ya. Yang diceritanya Spice Market cerita, yang diceritanya Grand Bazaar itu, banyak kedai, Ustaz, 4,000 kedai, Ustaz, ya. Dia cerita Grand Bazaar, bolehlah cerita. Tapi sayang kerana kubur seorang sahabat yang hebat, ya, yang meninggal ketika menyahut seruan Nabi membebaskan kota Konstantinopel, kita tak pernah pergi pun, sayang, ya. Jadi kalau saya boleh sebut sedikit tentang sejarah, ya, yang berlaku kepada Nabi-Nabi dan para sahabat, itu kalau kita boleh kongsi, ya, baru kita dapat menghayati, oh, Quran ni macam ni rupanya, ya. Quran ni turun kerana Allah nak kita belajar. Okey, sikit lagi seterusnya, ya. Apabila Allah perintah supaya berhenti hujan tadi, ya, maka tersadailah, ya, kapal tadi di Bukit Judi. Jadi kalau orang tanya pula kapal tu ada lagi, tak ada, tuan-tuan, ya. Nanti ada orang cerita pula, dia kata kayu koka di Mekah tu orang duk jual di Madinah tu, itu daripada kayu yang dibuat kapal Nabi Nuh. Itu bohong je, tuan-tuan, ya. Itu orang yang niaga itu dia nak bagi laku saja, ya. Dia sebutlah kapal tu dah hancur dah, tuan-tuan. Bekas tempat dia ada, lokasi dia, tapi kayu kapal tu tak ada lah, ya. Ada orang kata pula kayu koka daripada Filipina. Bila pula Nabi Nuh pergi Filipina, tuan-tuan? Jadi kalau kita nak bohong pun biar cerdik sikit lah, ya. Jangan kita bohong gitu saja. Baca dah sikit, ya. Tengok sejarah, apa sejarah sebut, ya.
wa qila bu'dan lil qaumi zalimin, dan dikatakan binasalah kamu, ya, menjauhlah kamu, ya, lil qaumi zalimin, kepada orang-orang yang zalim. Jadi di situ apa kita panggil, ya, kita stop dulu tuan-tuan. Kena balik kepada surah Al-Qamar. Selesai dah, ya. Surah Hud tadi selesai. Tuan-tuan, kita kena balik ke surah Al-Qamar tadi, surah yang ke-54 tadi. Kita sambung ayat dia. Okey. Tadi ayat 15. Kita sambung ayat 16, ya. Muka surat 529. 529. Surah Al-Qamar, surah 54. Ayat yang ke-16, ya. Apa Allah kata? Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Alangkah dahsyatnya azab aku, kata Allah. Wa nuzur, dan amaran yang telah aku berikan, ya. Kemudian Allah tutup cerita Nabi Nuh ni. Allah kata walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir. Untuk mengetahui tuan-tuan, setiap kali Allah cerita tentang azab, Allah akan tutup dengan ayat ini. Dalam surah Al-Qamar Allah ulang ayat ini, walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir, 4 kali Allah ulang. Itu yang saya sebut tadi tuan-tuan. Ayat Quran ni kita kena tengok betul-betul, tadabbur, tengok makna ni. Mengapa Allah ulang sampai 4 kali? Kerana setiap musibah, setiap ujian yang Allah datangkan tu, Allah nak kita ambil pengajaran tu, ya. Macam kita kata banjir yang berlaku ni, kita kena ambil pengajaran supaya bila berlaku lagi kita sudah boleh, ya, mengurangkan risiko dia ataupun mengurangkan dia punya casualties tadi, ya, kematian ataupun kemusnahan dan sebagainya. Kita ambil langkah berjaga-jaga, ya. Apa yang perlu kita buat, itu yang kita kena belajar, ya. Sebab itu Allah kata walaqad yassarnal Quran, dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu lizikri, untuk dibaca, untuk dipahami, ya, untuk dihafal. Quran ni siapa-siapa baca pun insya-Allah boleh faham dia. Ya. Kalau engineer baca, dia faham secara engineer dia, ya. Dia faham konsep-konsep kejuruteraan dia. Kalau dia medical doctor, dia faham dari segi perubatan. Kalau dia ahli falak, dia faham secara ahli falak, pula astronomi kita kata, ya. Kalau orang yang faham bahasa Arab, lagi baguslah, ya, lagi mendalam kefahaman dia. Faham pula sastra Arab, faham pula kita kata kisah Nabi-Nabi dan Rasul, sirah dan sebagainya, lagi dalam lagi. Kemudian Allah kata fa'al min muddakir, maka adakah di sana orang yang nak ambil pengajaran, ya. Jadi Allah sindir kita ni, ya. Dah berlaku cerita Nabi Daud, Nabi Nuh ni, ya. Siapa yang nak ambil pengajaran? Adakah dia cerita saja? Maknanya Allah tanya kita balik, ya. Allah sindir kita. Okey, itu episod yang pertama. Selesai cerita Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya. Sekarang kita pindah cerita yang kedua, ya. Sambungan ayat tadi. Ini cerita kaum Ad pula, ya. Allah mulakan dengan perkataan yang sama, kazzabat, ya. Allah kata kazzabat, ya. Telah mendustakan Adun, kaum Ad. Maknanya mereka mendustakan nabi mereka. Kalau kaum Nabi Nuh, Allah utus Nabi Nuh. Kaum Ad, Allah utus seorang Rasul. Siapa nama Rasul dia tadi tuan-tuan? Nabi Hud, ya. Allah utus Nabi Hud. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Alangkah, ya, alangkah kita kata dahsyatnya, ya, azab Allah Subhanahu wa taala, azab aku, kata Allah, wa nuzur, dan juga ancamannya aku bagi. Allah utus kepada kaum Ad pula. Kalau kaum Nabi Nuh, Allah bagi banjir. Kepada kaum Ad, Allah bagi apa tuan-tuan? Ini kita tengok. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, ya. Dan masuk waktu kita bagi laluan azab, insya-Allah. Lepas ni kita sambung cerita Nabi Allah alaihissalam, dan wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Jadi kita tengok pula, ya, cerita tentang kaum Ad, ya, yang diutus kepada mereka. Siapa dia? Nabi Hud alaihissalam. Jadi apabila mereka mendustakan Nabi Hud, ayat yang ke-19, Allah kata inna arsalna alaihim rihan sarsara, ya. Jadi kepada kaum Nabi Hud ni, kaum Ad, Allah hantar kepada mereka angin yang sangat kencang, ya. Ini tentera Allah lah semua ni, ya. Allah bagi rihan sarsara, bunyinya pun tak sedap, ya, sarsara. Kerana kata para ulama tafsir, yang termasuk Ibnu Katsir, disebut bagaimana angin ni bukan sekadar kencang, tetapi kuat bunyinya, ya. Bunyi dia sarsara, ya, bunyi kuat, bunyi kencang, kita tak tahu berapa kilometer sejam, ya. Ini memang cukup kencang. Dan angin itu sangat sejuk, tuan-tuan, ya.
Jadi menurut kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang turun di Kelantan ya. Dia kata yang pertama air selut lah ya. Yang kedua kita panggil airnya terlalu sejuk tuan-tuan ya. Air sejuk ya, menggigil ya. Seorang sahabat saya daripada Indonesia Melaya ya, saya bertemu tadi, dia beritahu kampung dia ya, di sebelah kita panggil di belah Tumpat sana ya. Dia kata dia pergi tolong ya mangsa banjir. Jadi sejuk bukan main, dia kata menggigil ya, sampai pada tahap begitu. Jadi mana kita kata tak boleh lah ya. Kerana kalau Allah nak bagi boleh betul ya. Adik ipar saya bapa dia ya, meninggal dunia bukan sebab lemas, tapi kerana dia ada asma ya, maka sejuk sangat meninggal dunia ya. Sebab kampung rumah dia pun 2/3 ni ya. Jadi dia selamat, dibawa ke tempat yang agak tinggi tapi sejuk sangat sampai kita kata ialah dah sampai ajal betul lah. Tetapi maknanya salah satu dia punya faktor penyumbangnya ialah kesejukan. Jadi nama sejuk. Jadi bila Allah utus kepada kaum Ad tadi rihan sorsor fi yaumi nahas, pada hari nahas tadi. Jadi nahas ini bahasa Melayu tu kan, tapi ambil kita curi pada bahasa Arab, kita pinjam pada bahasa Arab ya. Jadi masalah orang Melayu ni pula, kalau dia pinjam dia tak pulangkan ya. Itu yang masalah dia. Dia buat macam harta bapak dia punya ya. Kasar sikit tuan-tuan ya. Tapi itu dah dia. Jadi kita ingat nahas ni kita ingat bahasa Melayu. Rupanya bahasa Quran. Quran kata fi yaumin nahas, pada hari nahas, mustamir yang datang berterusan. Maknanya datang 2 hari, 3 hari ya, sampai beberapa hari datang angin tu. Dah kencang tu kan, bunyi bukan kuat. Dingin pula sejuk ya. Angin tu memang sejuk dah. Ini memang sejuk, betul-betul sejuk ni. Tanzimun nas, ni digambarkan, Allah gambarkan ya. Bila angin tu datang, rihan sorsor datang, tanzimun nas, dia cabutnya manusia tu ya. Orang yang berjalan atas bumi ini tercampak ya, melambung dia. Ka'annahum, seolah-olah mereka ini, kata Allah, a'jazun nakhlin, seperti batang-batang pokok palma, pokok tamar lah, kita senang cerita ya. Kita panggil nakhlah. Nakhlah ni maknanya jenis pokok tamar ya, jenis pokok palma. Kalau di tempat kita kelapa sawit lah, kalau di negara Arab pokok tamar ya. Jadi apabila kita panggil, Allah gambarkan seolah-olah batang pokok tamar munqair, yang tercabut benda. Maknanya cuba tuan-tuan bayang pokok kelapa sawit tu atau pokok tamar ni kuat tak? Akar dia sampai ke dalam. Tetapi Allah gambarkan seolah-olah ya, gambaran dia tercabut pokok dia tuan-tuan. Nak kata kuat sangat angin yang datang ya, rihan sorsor. Kalau gambaran manusia, seolah-olah manusia yang tercabut kepala daripada badan dia tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang kuatnya, hebatnya, lajunya angin tu ya. Ini yang Quran gambarkan. Fakaifa kana azabi wa nuzur, maka kata Allah, alangkah dahsyatnya, betapa dahsyatnya azab aku ya, wa nuzur, dan ancaman ataupun peringatan daripada aku, Allah nak bagi. Kemudian Allah ulang ayat yang sama seperti mana ayat yang Allah sebut cerita Nabi Nuh tadi. Apa dia? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Tadi ayat yang ke-17 Allah dah sebut. Ayat 22 Allah sebut. Kejap lagi ayat 32 sebut lagi. Ayat 40 sebut lagi. 4 kali tuan-tuan. Ya, nak bagi tahu pada kita bahawasanya setiap sesuatu yang datang ni ya adalah perkara yang perlu kita ambil pengajaran. Fahal min muddakir. Siapa yang mahu mengambil pengajaran? Kita lah tuan-tuan. Kita lah yang patut ambil pengajaran ya. Kita buat postmortem. Kita belajar apa kesalahan, apa kesilapan kita, apa yang boleh kita buat ya untuk memperbaiki keadaan tu. Kemudian masuk pula cerita kaum Samud ya. Dia pendek-pendek je. Kaum Nabi Nuh tadi panjang sikit tuan-tuan. Ya. Kazabat Samud bin nuzur ya. Maka kaum Samud telah mendustakan. Siapa yang dia dustakan? Nabi dia, Nabi Saleh ya. Faqalu, maka mereka berkata ya, abasyaran minna wahidan nattabi'uhu ya. Mereka tanya balik. Mereka kata, ada ke orang macam Nabi Saleh ni kita nak ambil, kita nak ikut dia ya. Dia pun di kalangan kita. Maksudnya mereka ni tuan-tuan, kalau Allah nak hantar Rasul, hantarlah malaikat ya. Mereka nak malaikat, dia tak nak manusia. Sebab dia kata dia ni sama je macam kita, makan, minum ya, ada keinginan, ada nafsu, ada masa marah, ada macam-macam ya, sifat manusia. Jadi dia saja tak nak ikut ya. Dia kata inna idzal lafi dhalalin wa sumur,
Kalau kami ikut juga Nabi apa soleh ni, maka kami akan duduk ya di dalam dolal, di dalam kesesatan, wasu'ur, dan di dalam kegilaan. Gila lah kalau kami ikut ya. Jadi maknanya nak sama macam Nabi Nuh tadi ya. Mereka kata gila Nabi soleh ni ya. Kemudian ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kazzabun asyir ya. Adakah peringatan Allah ni Allah turunkan kepada dia min bainina ya, yang datang daripada kalangan kami juga, orang macam kami, kaum yang sama, bal huwa kazzabun asyir, sedangkan dia ni sebenarnya adalah seorang kazzab, seorang pendusta ya. Ini bukan tipu-tipu ni tuan-tuan ya, memang kazzab. Sebab itu kita tengok zaman Nabi ada seorang lelaki yang mengaku Nabi, dia panggil Musailamah Al-Kazzab. Maknanya orang bukan sekadar tipu, ini memang betul-betul punya tipu tuan-tuan ya, memang bohong. Bila Nabi ludah mata Ali ya, dalam peperangan Khaybar, Ali sakit mata ya. Itu tuan-tuan boleh baca dalam kitab sirah Ar-Rahiqul Maktum, ada sebut bagaimana Ali datang sakit mata ya. Nabi ludah mata Ali kata lepas tu cerah pada sebelum ni lagi ya. Jadi bila si Musailamah Al-Kazzab ni, bila dia dengar, dia di Yamamah ya, dia bukan duduk di Madinah. Bila dia dengar Nabi buat, oleh kerana dia pun Nabi juga, maka dia ludah juga ya pada seorang budak lelaki ya. Jadi dalam cerita itu disebut buta mata budak tu. Jadi kita kata silap ya, silap bomoh dia pergi jumpa ya. Patut cek dulu, buatlah background check dulu ya. Tengoklah bomoh tu betul-betul apa ni, ada professional certificate ke tak ya. Dia tu syariah compliant ke tak kan, tengoklah dulu ya. Ini main pergi saja, pergi buta mata kan ya. Ini Musailamah Al-Kazzab, pembohong besar kita kata ya. Jadi oleh kerana itu kita tengok dia kata Nabi soleh ni kazzab, asyir. Dahlah kazzab, pembohong ya, asyir, orang yang sombong, bongkar pula. Maka kata Allah ya dalam ayat 26 ya, apa kata Allah? Sayalamuna ghadan, besok mereka akan tahu ya. Manil kazzabul asyir, siapa yang pendusta, siapa yang bongkar. Besok kita akan tahu ya. Allah akan buktikan. Inna mursilun naqah, sesungguhnya kami kata Allah ya, kami akan mengutus seekor unta yang sangat besar. Naqah ni dalam bahasa Arab kita panggil unta betina ya. Kalau unta jantan kita panggil jamal ya. Binatang itu yang kadang-kadang orang belajar bahasa Arab, kalau bahasa Arab tutup selalu tu ya, ibak orang belajar ya. Sebab unta jantan jamal, unta betina naqah. Kalau unta banyak panggil ibil pula. Kita kata pening kepala tuan-tuan. Kalau bahasa Melayu senang. Kalau dia jantan, unta jantan. Kalau betina, unta betina. Kan senang. Kalau anak unta, bapa unta, nenek unta, semua unta tuan-tuan. Tapi bahasa Arab minta maaf ya. Bahasa Arab lain, jantan lain, betina lain kalau banyak. Itu yang Quran sebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kerana unta tu banyak dia panggil ibil pula ya. Jadi itu yang kita kata keistimewaan bahasa Arab ni ya. Jadi Allah akan utus seekor unta betina sebagai fitnatan, sebagai fitnah. Jadi kita nak sebut apa yang berlaku di mana-mana lah banjir sekarang ni tuan-tuan, ini bukan azab Allah sebenarnya. Ini adalah ujian, cubaan kepada kita ya. Kerana di sana masih ada orang beriman ya, masjid masih lagi ada orang sembahyang ya, Isnin Khamis masih ada orang puasa ya, masih lagi ada pondok-pondok pengajian. Kita kata ada pengajian tu ya. Saya tengok video Dr. Abdul Basit tu ya, dia punya pondok Sungai Durian ya, di Kuala Kerai ya. Memang pondok-pondok tu habis, tapi alhamdulillah kitab-kitab tu sebagian ada lagi ya. Bangunan apa, rumah apa semua, tempat mengaji alhamdulillah ada lagi tuan-tuan. Maknanya kena dibersihkan lah ya, kena dibersihkan, ada yang kena dijemur apa semua sebagainya. Tapi masih lagi kita kata boleh meneruskan pengajian insya-Allah ya. Jadi maknanya tidaklah azab macam Allah datangkan pada zaman Nabi Nuh ya. Yang mati itu habis mati kerana mereka tak beriman, mereka dustakan Nabi dan Rasul. Tapi zaman kita pun ada juga. Jadi peringatan juga kepada orang yang kita kata belum mau kembali pada agama ya, cuba ambil perhatian ya, daripada fitnah ataupun ujian yang Allah datangkan ya. Jadi fitnah lahum sebagai ujian kepada mereka ya, sebagai cubaan kepada mereka. Fartaqibhum, maka tunggulah ya, tunggulah, bagilah peluang kepada mereka ni. Wastabir, dan bersabarlah kata Allah wahai Nabi Saleh ya. Ini cerita Nabi Saleh sikit lagi tuan ya. Kemudian wa nabihum annal ma'a qismatun bainahum. Ini cerita tentang air yang perlu dibahagikan. Kalau hari ini unta minum, orang tak boleh minum kerana unta ni minum banyak tuan.
Besok baru manusia pula minum. Lusa unta, maknanya dia alternate day, ya, kena apa ni, kismatun bainahum, kena dibahagikan di antara mereka. Kullu syirbin muhtadar, ya, maknanya setiap apa ni pihak berhak untuk dapat giliran dia. Macam tadilah, ya. Kalau hari ini dapat, besok tak dapat, lusa pula, dia begitu. Ada dia punya rationing dia. Ya, maknanya ada dia punya catuan dia. Fanadaw sahibahum, oleh kerana kaum Samud ni tak sabar tuan, maka mereka pun panggil sahibahum, dia panggil geng-geng dia, ya, dia panggil gangster dia, ya, dia panggil bouncer dia. Fata'ata fa'aqar, lalu mereka pun tangkap unta, ya, ni unta punya pasal lah kami kena catu air, ya, dan disembelih, dipotongnya tuan, mati unta tu. Maka Allah kata fakaifa kana azabi wa nuzur, maka alangkah dahsyatnya azab aku, ya, dan peringatan aku. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah, kepada kaum Nabi Nuh Allah datangkan banjir besar. Kepada kaum Nabi siapa tadi? Kaum Nabi Ad, apa Allah datang? Ya, rihan, ya, rihan sor-sor, mana angin yang sangat kencang, sangat kuat, sangat bising bunyi. Kepada kaum Samud ini Allah hantar sayhatan wahidah, ataupun dalam ayat lain disebut sa'iqatul azab, petir kan? Ya, datangkan pula petir yang cukup kuat, ya, bunyinya sampai pekak telinga. Fakanu kahashimil muhtazir, dan mereka ini digambarkan, ya, digambarkan seperti batang-batang pokok kering yang dah lapuk. Maknanya kita kata macam bangkai penyawa lah tuan, seolah-olah macam tu, ya. Maknanya dalam ni dah kosong dah, ya. Maknanya dah bukan manusia lah, ya. Kalau istilah moden, kalau ikut Hollywood dia panggil zombie pula tuan, ya. Zombie pula. Tadi Iron Man, ya, ini zombie. Sebab apa tuan? Sebab cerita-cerita ni memang cerita yang manusia nak gambarkan, tetapi Quran dah lama sebut, ya. Kemudian yang terakhir kalau kita boleh sebut, Allah ulang ayat ni kali ketiga, walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir, ya. Dan demi sesungguhnya yassarnal Quran, kami telah mudahkan Al-Quran, lizikri, untuk dibaca, untuk disebut, ya. Kita tengok orang bukan Islam pun, ya, orang Buddha, orang Kristian, bila dia masuk Islam, dia belajar mengaji, dia boleh sebut dengan betul kan? Ya, boleh sebut dengan betul. Dia boleh baca Quran, makhraj dia kadang-kadang jauh lebih sedap dari kita lagi sebutan dia, ya. Jadi oleh kerana itu maka memang Quran yang Allah permudahkan, ya, untuk dipahami. Fa'al min muddakir, untuk kali ketiga Allah sebut. Maka adakah di sana orang yang ambil pengajaran, ya. Saya nak simpulkan saja, walaupun ada lagi cerita kaum Lot, tapi nak ceritakan panjang pula tuan, ya. Jadi memada kita dengan 3 kisah, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Saleh. Ini memang dekat-dekat ni. Adam, Idris, Nuh nombor 3. Yang keempat Hud, yang kelima Saleh, ya. Kebetulan Allah jadikan Nabi Hud dan Nabi Saleh dua-dua Nabi orang Arab, ya. Nabi Hud di Yaman, Nabi Saleh di utara Madinah, ya. Di satu tempat dia panggil Madain Saleh. Jadi kalau kita pergi Mekah, musim apa kita panggil, bukan musim umrah, bukan musim haji, ya, dia panggil visa ziarah, itu kita boleh pergi ke Madain Saleh. Satu kawasan yang sangat hebat dengan, ya. Bukit-bukit ditarak dijadikan bangunan, ya. Jadi maknanya zaman kaum Samud ni, zaman kaum Samud ni orang yang hebat dalam bidang pembinaan. Mana banyak civil engineer zaman tu, ya. Banyak civil engineer, banyak arkitek zaman tu. Tetapi kehebatan mereka itu tidak mendekatkan mereka kepada Allah. Bila mereka buat bangunan, mereka sombong. Ni, ya, ni saya lah buat ni, ya. Dia lupa bahawasanya yang bagi ilmu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa dia bangunan tu boleh tegak kerana izin Allah, ya. Kerana kalau Allah nak robohkan, bila-bila masa je tu, ya. Jadi kesimpulan dia, setelah Allah cerita tentang semua azab ni, ya, semua cubaan ataupun fitnah ni, maka Allah tutup dengan bagi tahu, ambillah pengajaran daripada Quran, ya. Kita buatlah post-mortem, ya. Kita tengok apa sebenarnya Allah nak cerita, banjir ke, tsunami ke, apa saja tuan-tuan, ya. Apa yang boleh kita belajar daripada perkara ini. Itulah, ya, kesimpulan daripada cerita tadi, ya. Jadi sekadar tu yang boleh saya kongsi. Ada apa-apa soalan? Silakan tuan-tuan sebelum kita solat. Ada soalan? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya terbaca satu daripada Morris Bukhari. Daripada Morris Bukhari, okey. Dia mengatakan kejadian banjir itu bukan kejadian yang global. Ada berlaku di seluruh dunia saja. Ya. Jadi apa
Jadi macam tadilah ya. Maurice Bucaille juga seorang manusia ya. Dia seorang doktor pakar walaupun bukan bidang kaji bumi ya. Dia bukan seorang geologis. Dia seorang surgeon ya. Dia seorang doktor pakar. Tapi bukanlah kita kata doktor pakar bedah tak boleh cerita tentang kejadian alam, boleh. Kerana dia mengkaji Quran ya. Dia buat comparative studies antara Bible dengan Quran ya. Cuma macam tadilah. Setakat kajian dan bacaan saya tengok para ulama tafsir ya. Sebahagian besar mereka mengatakan peristiwa banjir ini berlaku di seluruh dunia. Tetapi jangan kita bayangkan dunia pada zaman Nabi Nuh tu macam dunia pada zaman kita. Ya, macam saya sebut di awal tadi kan ya. Benua yang ada pada masa itu mungkin satu benua, dia panggil continental drift saja. Satu kawasan saja ya. Di kawasan yang kita sebut sebagai sekarang ni sempadan Turki, Iran dan Armenia. Kerana kalau saya boleh sebut dari segi tahun tuan-tuan, antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan Nabi Isa tu lebih kurang 600 tahun. Sebab Nabi Muhammad lahir 570 Masihi. Maknanya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ada 600 tahun. Tak panjang lah ya. Antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi siapa? Nabi Sulaiman 900 tahun. Antara Nabi Sulaiman dengan Musa another 900 years lagi. Maksudnya Nabi Isa dengan Nabi Musa tu 1800 tahun. 1800 campur 600 tahun tadi, maknanya 2400 tahun. Itu belum cerita Nabi Ibrahim lagi, belum cerita Nabi Nuh lagi. Maknanya secara umum pun kita kata lebih daripada 4 atau 5,000 tahun yang lalu. Jadi kita tak tahu keadaan dunia macam mana keadaan ya pada masa itu. Ya, itu yang orang kata masa Allah jadikan Adam alaihissalam ya ke Allah hantar dia ke bumi bersama dengan Hawa. Ya, memanglah banyak cerita walaupun tak ada fakta yang jelas, tapi adalah pandangan-pandangan ulama. Dia kata Nabi Adam tu dia hantar ke Sri Lanka. Itu yang kalau kita pergi Sri Lanka tu ada apa? Dia panggil Adam's Peak dia panggil ya. Ada satu tempat bukit, ada kubur yang panjang ya. Tapi betul ke tak Allah Alam, mana kita tahu. Ya, cuma ada yang kata begitu. Tapi di antara Sri Lanka dengan Saudi kan jauh. Itu kalau kita tengok peta pada zaman sekarang ni. Tapi pada zaman Nabi Adam Allah lahirkan, Allah utus ke bumi, macam mana keadaan? Adakah Sri Lanka dengan Arab Saudi itu sebelah-sebelah? Wallahualam, kita tak ada fakta, kita tak ada cerita. Jadi ini semua ijtihad para ulama. Maurice Bucaille bagi pandangan berdasar kepada bacaan dia. Ya. Para ulama Islam yang hidup pada zaman silam juga bagi pandangan berdasar kepada kajian-kajian mereka. Kerana masalahnya tak ada orang yang hidup pada zaman Nabi Nuh tu yang ada zaman sekarang. Jadi kita tak boleh nak tanya. Cuma berdasar kepada Al-Quran nampak lebih cenderung untuk mengatakan banjir itu memang berlaku di seluruh dunia. Kerana ingat tak kisah tadi bila Nabi Allah Nuh nampak anak dia? Kan dia panggil ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, ni mari datang ke sini. Ya. Kerana jangan kau jadi di kalangan orang yang tenggelam. Ya, anak dia kata tak apa, saya akan cari bukit lain. Ya, ada bukit lain lagi yang boleh aku berlindung. Ya. Kemudian apa Allah sebutnya? Tidak ada tempat, tidak ada penyelamat pada hari ini melainkan orang yang Allah nak selamatkan. Ya. Jadi daripada ayat-ayat ni lah kita kata para ulama buat ijtihad dia, pandangan dia. Mana jawapan yang betul? Wallahu alam, kita tak tahu tuan-tuan. Ya. Tapi secara umum macam tadilah. Ada ulama kata banjir berlaku di seluruh dunia. Ada yang kata bukan di tempat tu saja. Ya. Tetapi macam tadilah ya. Kita kata macam mana pun kan dia tidak menjejaskan iman kita. Ya, bukanlah perkara yang apa kita panggil sangat fundamental ataupun signifikan sehingga kita tak boleh berbeza pendapat. Tak ada masalah tuan-tuan. Ya. Saya meraihkan pandangan Dr. Maurice Bucaille tadi, itu pandangan dia. Ya. Dan pandangan dia sudah tentu dibuat berdasarkan kajian dia. Tapi para ulama Islam, ulama-ulama tafsir, ya, ulama-ulama hadis, ulama-ulama sirah yang telah menulis jauh lebih lama daripada Maurice Bucaille tadi, mereka pun ada fakta-fakta mereka. Ya, yang mereka buat sudah tentu selepas daripada mereka melihat semua buku-buku, kitab-kitab pandangan ulama yang ada, barulah mereka mencadangkan jawapan tadi. Ya, kalau saya boleh respon macam tu saja. Maknanya tak ada kata putus. Kerana yang Maha tahu rahsia ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sajalah tuan-tuan. Ya, terima kasih atas soalan tadi. Ada lain? Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Unta ini, unta Nabi Saleh tadi. Adakah tuannya? Adakah apa? Tuan. Adakah owner kepada
apa ni tadi? Dalam Quran disebut naqatullah, ya. Maknanya unta Allah. Sebab unta tadi dia tidak lahir daripada rahim ibu dia. Unta tadi tak ada mak bapak. Macam Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam kan jadi kun fayakun. Bolehkah kita buat macam seolah-olah ini test case nak uji manusia, ini adalah hukuman atau naratif Allah, jangan Jangan ganggu. Jangan monopolize. Betul? Bagi pada haiwan ini, bagi dia peluang minum. Tapi it's a test case. Ya. Jadi saya mengiyakan kerana ayat 27 yang kita sebut tadi, Allah sebut inna mursilun naqa fitnatan lahu. Ya. Sesungguhnya kami akan, apabila kami mengirim atau mengutus unta tadi, sebab unta tu dalam banyak riwayat disebut unta tu keluar daripada batu yang sangat besar. Macam mana jangan tanya dah tuan, saya pun tak tahu. Ya. Sebab para ulama pun tak cerita detail. Ya, adakah proses yang berlaku dalam bukit tu kan kita tanya pula apa jenis batu dia, apa jenis tanah dalam tu, macam mana proses? Tak payah tanya dah tuan, tu buat pening kepala kita je. Kita fikir ni kalau banjir tahun depan macam mana nak baiki, itu jauh lebih baik tuan-tuan, ya. Jadi tetapi soalan tadi, adakah ia sebagai satu ujian? Memang betul. Sebab Allah kata fitnatan lahu, sebagai ujian untuk melihat sanggup tak kaum Nabi Soleh, yang kaum Samud ni bersabar dengan satu hari boleh minum, satu hari tak boleh minum. Ya. Dan mereka terpaksa bergilir dengan haiwan, bukan dengan okey hari ni orang Selangor boleh minum, esok orang Perak. Sebab itu manusia dengan manusia. Ini binatang. Sehingga mereka tak sabar. Bila mereka tak sabar, ya, selama ni pun mereka tak sabar dengan Nabi Soleh. Mereka tuduh Nabi Soleh ni kazzab, mereka tuduh Nabi Soleh ini asyir, ya, bongkar. Jadi akhirnya Allah datangkan unta tadi sebagai ujian kepada mereka. Dan mereka tangkap unta tu, mereka bunuh pula mereka. Sehingga Allah datangkan sayhatan wahidah, peti yang sangat kuat. Ya. Jadi kalau ditanya adakah ia sebagai ujian, memang betul. Ya, memang sebagai satu bentuk ujian untuk kita kata memberi peluang. Kalau ada yang mau beriman, ya, sebab unta kan lahir daripada perut ibu dia, daripada rahim ibu. Tiba-tiba ni unta keluar daripada batu, tuan-tuan. Saiz besar pula tu. Ya, Nabi Soleh kata, ni jangan kacau unta ni. Ya. Hari ni dia minum, esok kamu minum. Lusa dia minum, tulan kamu pula. Dia macam tu. Tapi mereka tidak sabar. Allah dah bagi peluang sehingga akhirnya Allah datangkan peti yang sangat kuat, yang sangat hebat, mematikan semua mereka. Ya, itu dia punya cerita dia. Ada soalan lain? Last kalau ada. Tak ada, ya? Jadi kalau tak ada sekadar itu, terima kasih atas soalan. Ya, mudah-mudahan bila kita tadabbur Quran ini makin mendekatkan kita dengan Quran. Ya, kerana tujuan Allah datangkan Quran untuk kita belajar, untuk kita ambil dia punya jis, ya, dia punya pengajaran. Dan orang yang boleh mengambil pengajaran itulah orang yang beruntung. Mudah-mudahan, ya, kita termasuk dalam golongan orang yang beruntung kerana sudi untuk melihat panduan Al-Quran. Sekali itu, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.